Kalau serigala makan, nak mana? Tak ada apa-apa. Engkau makan pun lagu tu lah juga. Yang ni kalau di tempat yang tidak bernasabah lah, ada orang dah terlalu bahaya. Bahkan Imam Malik berpendapat di tempat yang seperti itu boleh pegang. Kalau kambing boleh pegang sembelih, makan, tak ada apa. Tapi pendapat dia tu tidak disetujui oleh kebanyakan ulama. Sebab apa? Sebab mereka anggap imam-imam yang lain ni, dia faham yad, orang panggil tangan multaqit, orang panggil adalah tangan wadi'ah, pemegang barang simpanan orang. Tangan itu ni adalah pemegang wadi'ah, barang simpanan orang. Bila barang simpanan orang, memang boleh kita guna. Orang tu simpan tu makna kita pemegang amanah kepada dia, barang dia kita guna boleh, tapi kena rati. Kena rati. Itu hukumnya. Kalau makan pun kena rati juga. Kalau hak bahasa makan, hak jatuh tu benda yang tercicir tu, benda yang boleh makan, kita makan. Moleknya makan. Jangan biarkan bazir. Kalau benda boleh punah dalam masa beberapa hari saja, makan. Lepas tu kalau tuan dia mari, bayar. Gitulah caranya. Kalau benda tu benda yang kita boleh guna lagu mana? Misalnya kambing, kita tidak nak sembelih, kita ambil susu dia ke apa ke, boleh. Kalau tak ada tuan dia dalam lepas tu tuan dia mari, sebanyak mana yang kita telah guna tu kita ingat molek. Berapa banyak, berapa harganya, ataupun kalau nak beli susu yang lain, susu kambing yang lain, berapa cetung misalnya kita kata yang telah kita ambil. Begitu juga kalau biri, bulu dia tu, yang boleh orang buat baju sejuk, boleh diambil, boleh diambil. Begitu juga yang lain-lain, lain-lain samalah. Kalau binatang-binatang lah, makanan pun begitu juga. Duit pun, duit boleh diguna sekiranya tuan dia tak ada lah. Setelah diisytiharkan beberapa lama, tuan dia tak ada, guna. Lepas pada tu kena ingat molek. Bila tuan dia mari, betul hak dia, bagi balik, kena bayar. Kena bayar balik. Itulah mengikut pendapat kebanyakan ulama. Tidak sebagai jadi milik dia, tak. Cuma dia boleh guna, tidak jadi milik, boleh, dia boleh guna. Jadi keharusan daripada syarak untuk orang yang berjumpa tu boleh, tidak jadi milik dia, tidak jadi bertukar milik. Sebab kalau jadi milik, apa makna kembalikan kepada tuan dia? Kalau tuan dia mari, ini menunjukkan milik dia tu tidak hilang. Walaupun tidak ada dah di tangan dia, tapi dia tetap milik tuan asal. Mengikut Imam Abu Hanifah, dia kata hak moleknya seseorang yang jumpa saat ni barang kan, hak moleknya, dia kata bagi sedekah. Bagi sedekah, terutamanya hak kaya, bagi sedekah. Bagi sedekah tu dia niat pahala kepada tuan dia. Kalau tuan dia mari lepas pada tu, dia ayatlah, saya beridah sedekah, saya niat ada pahala kau untuk kamu. Lagu mana? Kalau kamu nak kelik tak apa, kita boleh bagi. Pahala tu boleh kepada orang hak kutip sanilah, hak jual ngambil tu. Kalau kamu bersetuju, tak payah bayar balik, boleh pahala gitu. Dia kata hak moleknya buat gitu. Dan orang kaya tak boleh ambil bagi dia, tak boleh ambil, tak boleh guna. Tetapi mengikut Imam Syafi'i dan ramai lagi orang-orang lain, dia kata orang kaya pun boleh guna juga, boleh makan dan sebagainya, boleh. Cuma dia kena bayar lepas pada tu. Kalau hak susah tu memanglah semua kata memang boleh, boleh guna tu, tapi kena bayar juga. Kena bayar juga. Kecuali kalau tuan dia tu kemudiannya memang bersetuju, ni orang susah sedang molek, dia ingat sebagai sedekah, tak apalah. Kalau tidak, kena bayar juga. Orang sesak pun dia kira sebagai pemegang amanah orang. Ni barang orang lain simpan dengan dia.
Dia kena bagi balik pada tuan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Ini menunjukkan ada marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang lembut, orang beralu, orang sabar pun dia ada juga marah. Tidak bermakna orang yang sabar ni kita tak boleh tengok nak marah dia. Ada. Begitu juga orang yang orang panggil termasuk dalam siddiqin, syuhada dan salihin. Selain daripada nabi-nabi tu, demo tu pun ada marah. Bukan demo ni tak ada marah. Begitu juga aulia illah, demo tu kekasih Allah lah belaka. Dia ada marah. Bukan tak ada marah. Wak gana-gana pun tak marah. Ada marah. Dan marah tu nyata. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab muka dia putih, orangnya putih, bila darah naik ke muka tu dia merah. Merah nampak pipi dia. Tak apa. Menunjukkan kemarahan, tak apa, tidak salah. Bahkan ada kalanya baik, bagus untuk pendidikan. Kalau ayah dan mak ni pula orang mana-mana pun tak marah, ke mana-mana buat gapo pun tak marah, bahaya juga kepada anak tu. Jadi sedap hati lah, lama-lama naik pakai kepala. Tetapi kalau menunjukkan kemarahan dalam batas ia guna sabar, tak apa, bahkan itu bagus, molek. Dan marah ni bukan ayah kepada anak sahaja, tetapi hubungan lain pun banyak lagi. Hubungan pemimpin dengan rakyatnya, hubungan ketua dengan orang bawahannya, hubungan guru dengan muridnya dan sebagainya. Boleh dia menyatakan marah. Dan marah ni tidak semesti dari atas ke bawah. Tak. Sebab sifat marah ni adalah naluri yang Allah letakkan di dalam jiwa manusia semua. Orang ada tu, sebuah sayang, sebuah takut, itu naluri. Orang bawah pun boleh juga marah. Tidak kata orang atas saja boleh marah. Orang di bawah ni pun boleh juga. Ataupun ini syak perawi, merah kedua pipinya ataupun mukanya. Muka lebih kurang lah, merah muka dia. Pipi saat ni pun muka juga. Daripada sini kita dapat faham bahawa muka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni putih. Hak dalam hadis hak lain hak jelas sebut tu memanglah, sebut hak tu memanglah teranglah. Hak ni sebagai sokongan, sebagai dalil sokongan yang kita boleh faham gitu. Sebab kalau orang tu warna dia gelap ataupun hitam, kalau dia marah, bila darah naik ke muka tu jadi hitam. Dia jadi lebih hitam muka dia. Itu kalau marah. Kalau orang putih, tu dia jadi merah tu. Wa qala ma laka wa laha. Apa duk cara ke dia ni? Tak sodok cara ke dia lah. Maksudnya kalau unta ni, sebab apa? Dia ada cukup kakah. Nak pergi mana-mana tak ada jadi masalah, sebab dia ada sepatu dia, kasut dia. Tuhan buat dia tahan tempat-tempat panas, tempat berduri, tempat apa pun dia boleh. Wasiqauha, dan dia ada simpanan air dia. Sebab tu kalau dia minum banyak. Sekali dia minum, lepas tu dia ada tempat simpan air. Air tu dia dalam perjalanan yang jauh di padang pasir tu, Allah SWT buat, bila dia perlu dia tebik sikit-sikit, dia minum sikit-sikit tu. Siqaq tu, itu maksudnya. Siqaq dia tu bukan ada bekas kau gapo orang sakut dia tekuk dia tu. Tak, sini maksudnya dalam dia tu, dalam tubuh dia tu. Sampai tua dia mari. Ni kebanyakan ulama kata tak boleh lah unta ni, ataupun binatang yang seumpama ini tak boleh lah. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan ini bergantung kepada keadaan juga. Hak Nabi marah ni bukan kerana dia tanya ambil unta,